A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi Allah Taala memberi dan mengurniakan kepada kita nikmat dan kelapangan, kekosongan dan juga kesihatan. Maka dengan dua sebab inilah Allah Taala mudah-mudahan menjadikan kita untuk kita gandakan lagi segala bentuk kebaikan dan kebajikan dan pahala sebagai bekalan untuk kita bertemu dengannya di satu hari nanti. Hari ini hari Jumaat, dua perkhabaran yang sedih yang saya terima. Dua sahabat saya telah pun pergi walaupun usianya lebih muda pada kita, tapi itulah wal mautu haqqun. Mati itu adalah satu kebenaran. Maka mati bukan syarat tua, mati bukan syarat sakit, tapi bila tiba ajalnya, semoga sahabat saya berdua-dua itu Allah Taala berikan kepadanya keampunan dan dicurahkan maghfirah dan diletakkan bersama-sama dengan para siddiqin, auliyaillah salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, saya masih lagi menyambung ataupun kita masih lagi menyambung dalam dawaul qalbi, ubat ataupun penawar bagi hati, masih lagi yang ketiga, iaitu dipanggil dengan suhbatus salihin. Kita berkawan, berdamping, berkawan, bersahabat, bermember dengan orang-orang yang baik. Lalu orang-orang yang baik itu Allah Ta'ala menyebut ataupun disebut sebagai al-muhsinin ataupun al-muhsinun. Maka diri orang muhsinun itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu teramat dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Jadi kita masih lagi membicarakan mengenai dengan orang yang muhsinin. Siapakah orang yang muhsinin? Supaya mudah-mudahan dengan kita pelajari bermula daripada 3 minggu ataupun sebulan yang lepas, maka kita tengok dan kita tilik diri kita ni ada ke tidak sifat muhsinin itu ada dalam diri kita. Kalau tidak ada semuanya pun tak mengapa, sekurang-kurangnya ada 2, 3. Sekurang-kurangnya kita ini termasuk dalam golongan orang muhsinin. Maka orang muhsinin itu digelar sebagai orang yang sentiasa melakukan kebaikan, muhsinin. Maka orang yang muhsinin, orang yang baik, orang yang sentiasa memikir, melakukan kebaikan itu, moga-moga rahmat Allah Ta'ala dekat, kata Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang muhsinin. Baik, sifat orang yang keuntungan bagi orang yang muhsinin. Orang yang muhsinin, orang yang baik ini, orang yang berkekalan dalam kebaikan ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia akan diberikan kepadanya beberapa kelebihan. Maka lawan bagi orang muhsinin itu dipanggil dengan al-musiin ataupun al-mujrimin. Orang yang melakukan dosa maksiat jahat itu dipanggil dengan musiin. Maka itu lawan bagi orang yang muhsinin. Dan kita akan tengok nanti kalau orang muhsin ini mendapat 7 kelebihan, maka orang musiin, orang yang jahat,
ataupun lawan orang yang muhsin ini juga akan mendapat 7 benda. Ini kita perhabis yang muhsin dulu. Baik, apakah yang pertama kita ulang sekali lalu Allah Taala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dia kata orang yang melakukan kebaikan itu Allah Taala berikan yang pertama apa dia? Diya'an fil wajhi. Iaitu mukanya berseri. Diya ini kalau sebagaimana yang saya sebut itulah biasanya orang Melayu kita terjemah dengan makna cahaya. Cahaya mukanya bercahaya. Kita letak ubah sikitlah supaya mudah faham, bukan bercahaya berseri. Mukanya yang berseri. Kemudian wa nuran fil qalbi, dan keduanya hatinya itu bercahaya. Cahaya macam mana? Cahaya macam masjid kita ni lah. Bila cahaya itu ada, maka mata kita pun boleh tengok segala benda yang ada dalam masjid. Oh, dekat situ Haji Mak, dekat sini Aballah, dekat sini Haji Suki, sini ni, sini ni. Oh, dekat sana pula ada hajah, ada hajah, ada hajah. Itu kenapa? Kerana adanya cahaya. Begitu juga dengan hati kita. Bila dia ada cahaya, cahaya Al-Quran, cahaya tauhid, cahaya selawat, cahaya zikir, cahaya apa-apa yang kita buat di sudut kebaikan, sedekah dan sebagainya itu, maka mata hati kita akan nampak tengok. Dia akan tengok, oh kita hari ni zuhur, lepas sembahyang zuhur, sebelum zuhur kalau boleh kita buat 4 rakaat lagi bagus, ada pahalanya terhebat. Nabi janji kalau kita boleh ada masa lagi, kita boleh kekalkan 4 rakaat selepas, oh lagi hebat. Nah, kalau tak boleh pun kita buat 2-2 kekal. Biarlah kita buat 2-2 kekal. Jangan tinggal. Musafir ke tak musafir ke, walaupun setengah mendapat ulama kata kita tak ada sunat ketika musafir. Biarlah. Kita buat kalau kita tidak gaduh. Sampai sembahyang sunat ni kalau kita buat atas kereta pun boleh. Tu ayatnya, bersungguhnya kelebihan sunat. Maka semuanya itu dilihat dan ditengok oleh mata hati. Maka istilah dalam kitab-kitab bahkan Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Allah Ta'ala sebut tu, bukan saya sebut. Tuan-tuan boleh tengok kata silap saya dalam surah tu Yusuf, kata silap saya. Tuan-tuan boleh cek tengoklah. Allah Ta'ala sebut Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Tu. Maka Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan basirah. Di sana ada perkataan basar dan ada perkataan basirah. Maka pandangan mata kita ini biasanya digunakan dengan istilah basar, dan pandangan hati itu diistilah dengan basirah. Pandangan hati itu dipanggil basirah. Bila sebut tuan-tuan tengok ada perkataan basirah, hadis ke Quran ke, maka makna secara umumnya adalah pandangan mata hati. Sampai dulu ada orang buat lagu tu. Ingat tak? Mungkin adik-adik yang baru ni tak tahu. Yang kita lama-lama ni ada. Pandangan mata itu. Tak ingat, kena pergi kepada YouTube lah, tengok apa. Dan dia kata pandangan hati itu yang hakiki dia. Pandangan hati itu yang hakiki. Tu. Maka pandangan hati itu dipanggil dengan basirah. Pandangan mata ini dengan basar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi ala basiratin, di atas pandangan mata hati. Dicampur pula dengan pandangan mata kita, dicampur dengan ilmu, dicampur dengan amalan kita. Ibarat kata macam nak buat konkret lah. Nak buat konkret rumah, mana boleh dengan simen saja, tak boleh dengan besi sahaja, tak boleh dengan dawai sahaja, tak boleh dengan pasir ataupun batu sahaja. Sebaliknya semua sekali. Bila kita batu simen, kita letakkan sekali batu yang besar-besar gitu, dipanggil apa, batu konkret lah. Lepas tu ada pasirnya sekali, campur dengan airnya sekali. Kadang-kadang ada ubat lagi dimasukkan dalam tu supaya apa? Supaya simen tak dicepat keras, supaya simen tak ditahan lama, tak dihikis air, tak dimakan air dan sebagainya. Tu campur semua tu menyebabkan satu-satu rumah itu akan jadi kukuh. Gitulah dengan akidah kita.
Maka itu yang kedua. Maka yang kedua ini adalah yang terpenting daripada yang selepas dan berikut, sebelum dan berikutnya, iaitu wa nurun fil qalbi. Allah Taala campurkan cahaya dalam hatinya sehingga mata hatinya itu melihat akhirat dan ingin membuat dan melaksanakannya. Macam kita sekarang lah, macam saya sebut dah dulu-dulu pun. Kalau mata hati kita tak kata kita ni akan mati. Tadi saya sebut dah tadi. Nah, mati itu adalah benar. Dalilnya mak kita, ayah kita, tok kita, nenek kita, jiran, abang kita mungkin dah pergi, dah meninggalkan kita, tu bukti bahawa mati itu benar. Maka kita pun kata, sebelum mati ni kita nak buatlah bekal lah. Lalu nak bawa bekal pergi ke kubur, nak bawa sirih pinang 4-5 piak, tak boleh. Nak bawa air mineral, tak boleh. Dan saya tak pernah tengok lagi lah orang buat begitu. Nah, ada tak orang masukkan dalam satu jenazah dalam kubur, disediakan sekali air mineral 1 botol. Nah, takut payah nak minum, disediakan gelas, kemudian disediakan 1 pinggang. Nah, tak ada. Tak dimasuk, tak dibubuh dalam kubur kita begitu. Lalu kita kata macam mana kita nak hidup di sana? Nah, sebab itulah Allah Taala minta supaya kita berfikir, dan Allah Taala ajak kita berbekal, wa tazawwadu, berbekallah oleh kamu. Kalau Allah Taala berhenti setakat tu, boleh jadi kita akan fikir macam-macam. Fikir macam-macam macam mana? Sebagai ada agama, saya balik kampung lama dah dulu-dulu. Di ujung kampung saya tu ada satu kampung orang Siam. Maka bila dia ada di kalangan mereka tu mati, meninggal, lalu dia bubuh cek atas nama si mati. Jadi kebetulan cerita ni saya ambil daripada ayah akak saya. Ayah akak saya tanyalah, nanti si mati ni nak pergi tukar dekat bank mana? Ada bank apa di sana? Bank My Bank ke? CIB Bank ke? Public Bank ke? Nah, dia pun tak jawab pakai senyap begitu ya. Sebab apa? Sebab dia pun tahu kalau sebelum daripada itu dia orang bubuh cash 5,000, 10,000, tapi tak ada sampai subuh esok lah kubur tu akan digali. Kenapa digali tu tak faham je lah. Kenapa digali? Sebab cash kan. Lepas tu bubuh cek berpalang. Lepas tu bubuh sirih pinang sebab dia suka makan sirih pinang. Maka kita orang Islam tak begitu. Islam tak ajar gitu. Syariat kita tak ajar begitu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal. Kalau Tuhan tak sebut lagi sambung ayat itu, boleh jadi kita juga akan bawa bekal, beras kapik, air mineral 1 tong, bawa gelas, bawa pinggang makuk ke apa, pinggang 1, makuk 1 mungkin bawa Maggi 3 supit, 3 kotak, terbawa itu. Mungkin. Tetapi oleh kerana Allah Taala sebut ayatnya selepas itu, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Takwa. Maka kita pun berdasarkan kepada ayat ini, berdasarkan kepada ilmu yang kita pelajari, lalu kita kata, macam mana kita nak cari bekal ya. Maka kita pun belajar. Orang yang mengajar, sama ada tok guru ke, baba ke, ustaz ke, siapa ke, kata, dia kata sembahyang yang kita buat tu bekal dah tu. Bekal dah. Sembahyang yang kita buat tu, walaupun orang tak masukkan dia dalam kain kapan kita, tak masukkan dalam lubang lahat kita, tak masuk, hakikat sembahyang itu adalah bekal kita dah. Bahkan kalau mengikut Nabi SAW, itulah bekalan yang paling penting. Awwalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah as-salah. Semula-mula amalan yang mula-mula sekali dikira, dihitung di akhirat nanti sembahyang. Sekiranya dia baik, maka senanglah yang belakang. Sekiranya dia susah masalah, hak belakang tu pun lagi susah, lagi masalah. Kita pun kata, senang, kita mari masjid. Lepas masjid kita kata,
Kadang-kadang ada setengah tempat dia umum, ada setengah tak umum sebab dia dah WhatsApp dah ke, dia letak dalam ni apa media-media macam ni dia dah tengok dah malam ni siapa, malam besok siapa, kita pun kata oh tak apalah. Nah, atau pandangan mata kita, pandangan mata hati kita tengok, oh tak apalah, kita tak balik dah sekejap. Kenapa? Oh kita dengar ceramah. Maka duduk, saya duduk di sini, tuan-tuan duduk di tempat masing-masing, puan-puan duduk di tempat masing-masing. Walaupun kita duduk diam tak bekerja apa, sebenarnya kita sedang berusaha, sedang bekerja untuk menabung dalam saham namanya akhirat. Batu almarhum tuan guru saya kata, dia kata pahala-pahala itu duit lah. Nah, pahala-pahala tu duit lah. Kalau duit di atas dunia ni bernama macam-macam, maka di akhirat pun dia ada nama lain. Nah, atas dunia ni duitnya nama apa? Duitnya nama ringgit, nama baht, nama sterling ya, nama dolar, ya, nama rupiah dan sebagainya. Maka akhirat pun dia ada nama dia juga, namanya pahala, namanya kebajikan. Habis tu pahala, kalau duit kita, duit Malaysia kita tak boleh kita nak berurusan jual beli di negara-negara yang lain, melainkan ada sedikit saja yang negara yang boleh. Nah, maka samalah juga akhirat pun tak boleh kita nak bawa duit ringgit nak pergi beli, nak masuk kubur, tak boleh. Nah, duit ringgit kita nak pergi ke Thailand, nak pergi ke Myanmar, nak pergi ke mana, tak boleh. Kalau dunia dengan dunia pun tak boleh dah, apatah lagi dunia dengan akhirat. Maka dengan itu hati kita kata, pandangan hati kita kata, oh kita kena buat bekal. Sebab tu kata kawan saya, dia kata apa? Nak berniaga, nak tukar duit dengan akhirat lah paling senang. Paling senang. Kalau kita nak tukar duit atas dunia ni susah juga. Tuan-tuan duduk dekat sini mungkin ada pasar raya ataupun ada mana-mana tempat yang ada money changer. Barulah boleh tukar duit tu. Kita nak pergi ke Mekah, kita nak pergi ke Australia, kita nak pergi ke mana-mana, lalu kita nak tukar duit kita, kita bawa duit kita mungkin 3,000, mungkin 4,000. Nah, kita bawa pergi ke tempat tu, lalu dia pun kira nak duit mana ni? Oh, nak duit negara ni. Dia pun kira okey, inilah jumlah semuanya. Kita pun dapat. Nak tukar daripada duit ringgit kepada duit kita nak guna akhirat senang je. Tak payah mana. Nak jumpa dengan orang, tengok dia susah, dek mai sini sekejap, buat apa? Inilah cari-cari, kalau ada sampah yang ni boleh ambil, boleh jual. Oh tak apa. Ambil, bagi dia RM10 contohnya, ambil RM10 buat makan ke buat minum. Dah tertukar dah. Automatik tertukar dah. Kita mari ke masjid sediakan tabung, luar ada, dalam ada. Kita tak payah nak jumpa dengan keraning, tak payah jumpa dengan tok imam, tak payah jumpa dengan nazir ke, tak payah jumpa dengan siapa-siapa. Pakai ambil, terus tertukar. Allah senangnya. Nah, tu. Maka kata mata hati, itulah duit kita yang kita nak guna di akhirat nanti. Maka itu sebahagian daripada contoh kenapa perlunya kita disebut sebagai wa nuran fil qalbi. Kemudian wasi'atan fir rizqi. Dan yang ketiga, kata Syekh Dr. Yusuf Qardawi menakalkan kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata Allah Taala berikan kepada orang yang melazimi akan kebaikan, orang yang suka buat baik ini, muhsinin ini, iaitu keluasan pada rezekinya. Lalu kita duduk tengok bila sebut rezeki juga, itulah pangkat tinggi, dapat pegang satu-satu jawatan, rumah besar, duit banyak dalam bank, dak kereta pun besar, tanah pun besar, kebun pun besar. Nah, semua besar-besar belaka. Oh, kita kata rezeki dia murah. Oh, senang dia rezeki dia. Kata Al-Mutawali Sya'rawi, dia kata sebenar-benar rezeki itu ialah sehat. Dia ikut tu. Nah, dia ikut tu. Saya pun fikir-fikir betul juga. Kalau kita ni sakit, agak-agak kereta besar kita tu ada guna tak untuk kita kalau kita sakit? Bukan tak guna, ada guna. Bukan tak guna langsung, ada faedah. Sekurang-kurangnya kita nak pergi ke hospital, nak pergi ke klinik, kita tak boleh bawa pun boleh jadi boleh minta tolong kawan.
Mat, kau duduk kat mana? Di rumah. Mari rumah aku sekejap. Aku nak pergi klinik lah. Tak sihat ni. Saya tak boleh nak pergi sebab tak ada kereta. Tak apa. Mari pakai kereta aku. Kau tolong bawa je, dia bawa kereta aku. Sekurang-kurang. Nah, bukan tak ada. Ada. Nah, bukan tak penting. Penting. Tetapi kesihatan itulah lebih utama. Sehingga Nabi menyebut, Nabi kata, nikmatani, dua jenis nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia itu terlepas tak dapat, rugi pada keduanya. Apa dia? As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan kelapangan. Itu Nabi sebut tu dengan jelas tu. Nah, itu kata Mutawali, Syekh Mutawali Sya'rawi, seorang yang ulama hebat di Mesir satu ketika dahulu. Dia kata sehat itulah sebesar-besar nikmat, ya. Sebesar-besar rezeki yang Allah Taala kurniakan. Dengan sebab sehat itulah kita boleh ibadat, dengan sebab sehat tu kita boleh buat macam-macam kebaikan, aktiviti, ya. Kemudian yang berikutnya dia kata sambungan daripada yang bulan lepas, dia panggil dengan waquwatan fil badani. Waquwatan fil badani, dengan organ yang sentiasa melakukan kebaikan itu Allah Ta'ala berikan kepadanya kekuatan ataupun kesihatan pada tubuh badannya. Tuan-tuan, ada satu kitab, dia ada dua edisi. Satu edisi dalam bahasa Melayu dikarang oleh ulama Melayu kita. Satu lagi edisi dalam bahasa Arab dikarang oleh ulama di Yaman. Ya, dan kitab ini dia tidak ada jual di kedai. Siapa yang pergi belajar di situ saja dia bagi. Dia bagi hadiah. Tajuk kitab ini dalam bahasa Arabnya At-Taqarrubu ilallah, berdapin diri kepada Allah ataupun mendekat diri kepada Allah. Ada dua edisi, satu Melayu Rumi, satu lagi bahasa dalam tulisan Arab. Maka kedua-dua edisi ini saya mengajar di tempat yang berbeza, ya. Maka katanya tua pengarang kitab dalam edisi Melayu, dia kata membicarakan mengenai dengan kelebihan bertahajud. Maka dia sebut banyaklah kelebihan tahajud tu. Maka salah satu daripadanya ialah tahajud yang kita buat ataupun qiyamul lail yang kita buat itu mempengaruhi kesihatan tubuh badan kita. Ya. Di segi ubat untuk hati, kalau sekiranya ikhlas kita buat kerana Allah Ta'ala, memang sah dah. Memang sah dah. Maka bukan kata keuntungan pada hati semata-mata dak. Bukan keuntungan dengan tahajud kita buat itu bukan semata-mata kita dapat pada hati sahaja, pada pahalanya sahaja, tetapi rupanya ekoran daripada itu Allah Ta'ala campurkan juga sebagai iringan daripada pahala itu ialah kesihatan pada tubuh badan. Kesihatan pada tubuh badan. Saya yakin kepada tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang ada, dan saya tengok pada umur itu lebih pada saya lagi, lebih lama pada saya lagi, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pernah merasai. Kalau kita tak rasa, kita baliklah buat. Kita cuba buat qiyam itu seminggu. Kalau tak dapat lagi, cuba buat sebulan. InsyaAllah kita akan dapat rasa kekuatan pada tubuh badan yang disebut dengan waquwatan fil badani, kekuatan pada tubuh badan. Saya tak nak sebut siapa-siapa tuan-tuan. Ada seorang ulama, antara umur saya dengan umur dia ni jauhlah beza. Jauh beza. Jauh beza mungkin 3 kali, 4 kali ganda. Mungkin 3 kali ganda. Hampir 3 kali ganda dengan umur saya. Tapi kerja yang dia buat itu, saya sendiri pun tak mampu. Kita rasa awal-awal lagi rasa tak mampu nak buat. Pagi mengajar sini, tengah hari duduk dekat sini, petang mengajar sini, malam pula sini, balik di rumah di pondok pula, mengajar di pondok pula. Rasa tak larat. Tapi dia boleh buat. Dia boleh buat. Saya kata, apa ubat dia buat dia makan? Vitamin apa dia makan? Ataupun jamu dah, kata jamu dia. Jamu apa yang dia makan ni?
sehingga kepala lutut dia tak rasa, tak ada duk kebah-kebah, tak ada duk apa. Nah, dan kebanyakan tok-tok guru pondok biasanya sekali dia duduk atas kursi mengajar dia ni, jarang bawah pada sejam. Kalau Babo Ismail Sepanjang, kalau dia mari ke Malaysia kita ni, bila saya selalu ikut kuliah dia lah, di mana dia pergi, saya batalkan kuliah saya, minta pihak masjid cari ganti. Saya akan ikut dia selama dia berada di Malaysia kita dalam seminggu ataupun 5 hari. Nah, dia duduk tak kurang pada 2 jam atas kursi. Cuba bayangkan umur yang kita kata kita kata agak lama. Saya kata lama tu bukan apa, sebab kadang-kadang kalau kita kata tua orang marah. Jadi saya kata lama lah. Nah, boleh. Boleh. Ketika tu saya bertanya juga kenapa dia boleh macam tu. Apa ubat dia makan, apa kapsul dia makan, apa kita kata vitamin yang dia makan, ataupun apa ramuan, apa jamu yang dia makan, kita pun nak makan juga. Kalau boleh. Rupanya dak tuan-tuan, ramuan dia tu ya, duduk pada qiyamul lail tu lah. Tu Allah Taala jadikan kekuatan pada tubuh badannya, walaupun umur dia lanjut, walaupun umur dia sudah berusia tua dan lama, tapi dia boleh buat dalam bab kebaikan ini berjam-jam lamanya. Tu kenapa? Kerana Allah Taala berikan kepada badannya itu satu kekuatan yang luar biasa. Dan tuan-tuan, benda yang saya sebut ini, kalau tuan-tuan dah pernah biasa qiyamul lail dah, saya yakin dah percaya tuan-tuan akan kata ya. Kalau orang tak pernah buat lagi, dia tak boleh kata apa, sebab dia tak pernah buat. Nah, macam orang tak pernah makan ubat, kita cerita dekat dia, tak ada guna sebab dia tak pernah makan. Tapi kalau kita cerita kepada orang yang pernah makan ubat, dia kata, lah, dia tepuk meja selalu dah. Lah, saya ni. Gitu. Sebab tu saya sebut tadi, kalau siapa yang pernah buatlah qiyamul lail ni, dia tak pernah tinggal, melainkan dia tak sihat, tak sedar dan sebagainya itu, maka dia dapat rasa. Dia dapat rasa, iaitu waquwatan fil badani, kekuatan pada tubuh badan. Sebab itu kata tuan pengarang kitab At-Taqarrubu Ilallah dalam edisi Melayu itu, dia kata dengan kita melakukan qiyamul lail dan tahajud itu sebenarnya adalah untuk kekuatan dalaman dan kekuatan luaran. Satu. Yang kedua, bila kita dirikan dia semajuk ini kerana Allah Ta'ala betul-betul, bukan kerana orang lain, maka hati kita dengan mata hati kita ini sentiasa mengitai-ngitai untuk nak buat kebaikan. Itu biasa dia dah. Sebab tu saya sebut, kalau tuan-tuan nak cari senang aja. Yalah, cari dalam Google tu boleh, tetapi ambillah dalam kitab lebih berautoriti. Dalam Google tu memanglah ada, dia sebut kadang-kadang ambil daripada kitab tu, kitab ni, tapi kita ambil daripada kitab itu lebih sahih. Lebih baik dan sebagainya. Merupakan satu kekuatan yang Allah Taala campurkan dalam tubuh badan seseorang itu, yang tidak ada pada orang lain. Saya nak sebut pun payah, nak terjemah pun payah. Sebab tu saya sebut tadi, cubalah tuan-tuan buat dulu 3 malam, kemudian 7 malam 1 minggu. Tak ada rasa lagi, buat lagi sampai 2 minggu, 3 minggu, sebulan, insya-Allah dapat apa yang saya sebut tu. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi kita rasa. Kita rasa. Dan yang kedua tadi saya sebut dah, maka pandangan mata hati kita, bila celek mata saja lepas sembahyang duha tu, lepas sembahyang subuh, dia tak ada dah mengantuk, kerana kekuatan Tuhan bagi kat dia tu, dia tak suka dah tidur. Kalau minta tidur pun dia tak nak tidur dah. Kerana apa? Kerana tadi kelebihan, kehebatan dan fadilat yang ada pada qiyamul lail ataupun bertahajud. Tu. Maka lepas sembahyang subuh duduk ita, tengok apa benda pula kita nak buat ni. Baca al-maksurat. Habis maksurat nak buat apa pula kita ni. Tengok jam. Sekejap lagi waktu isyraq, dia nak sembahyang isyraq. Lepas sembahyang isyraq, dia akan tengok pula sembahyang duha. Lepas sembahyang duha, walaupun masa panjang dengan zuhur, dia nak tengok apa benda yang dia boleh buat. Maka betul lah kata Nabi SAW dalam hadis lanjutan daripada kelebihan
qiyam tadi kepada jasmani ataupun badan kita, dalam kitab tersebut dia kata, dia paparkan satu hadis. Dia kata satu hadis, saya pun tak ingat rawi dia siapa dia, Abu Hurairah ke apa dia, wallahu alam, tak ingat dah, tapi hadis ini hadis yang famous, hadis yang masyhur, riwayat Imam Bukhari. Dia kata apa? Dia kata apabila nak tidur seorang daripada kamu, apabila kita dah senang, nak saya kejap lagi balik tidur, tuan-tuan pun balik tidur, puan-puan pun balik tidur, nak hak muda hak tua pun pakan balik tidur belaka, maka dia kata syaitan akan ikat di atas kepala seseorang daripada kamu ini dengan 3 ikatan. Syaitan akan ikat atas kepala kita ini dengan 3 ikatan. 3 ikatan. Lalu janganlah pula tuan-tuan dan puan-puan balik sekejap lagi bila rasa dah macam nak terlena dah. Nak terlena kan, duk nak terlelak tu. Lepas tu teringat apa yang saya sebut pada malam ni, lalu tuan-tuan pun rasa atas kepala dah. Tak ada. Tak ada pun ikatan. Ustaz kata ada 3 ikatan, 1 pun tak jumpa. Tuan-tuan, ikatan ini secara majaz, bukan secara zahir, secara maknawi sahaja, benda yang tak nampak. Sebab tu terhurai dan terbuka ikatan ini juga dengan secara maknawi, dengan secara tidak nampak. Tetapi walaupun begitu, kesan dan alamat dia ada. Kesan dan alamat dia ada. Sebab Nabi, sifat Nabi SAW itu sidik, betul tak? Sidik Nabi itu benar. Maka Allah Ta'ala pun menyebut dalam surah An-Najmi, Allah Ta'ala kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan seterusnya. Nabi bukan jenis manusia seperti kita yang bercakap mengikut kehendak nafsu. Tak, Nabi tak bercakap. Nabi bercakap itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu Nabi bercakap. Maka kata Nabi SAW tadi, Allah Ta'ala akan ikat 3 ikatan atas kepala kita. Jadi janganlah balik cari-cari pula ikatan tu. Tak akan jumpa, tak akan rasa, tak akan dapat tengok, tak dapat nak dirakam, tak dapat nak diambil gambar dengan telefon. Maka apabila seseorang daripada kamu yang tidur tadi, yang telah diikat oleh syaitan di atas kepalanya 3 ikatan tadi, lalu dia sedar kan? Kita kan sentiasa, kadang-kadang kita sedar tu sebab nak kencing, kadang-kadang sedar tu sebab bunyi benda-benda dan sebagainya. Maka tak kisahlah sedar tu sebab apa, tak kisah. Maka Nabi kata bila dia ingat Allah Ta'ala, dia sebut nama Allah Ta'ala, ataupun dia sebut apa-apalah zikir, subhanallah ke, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Sehingga Nabi ajar pula kita bila kita sedar waktu malam ni hendaklah kena baca zikir-zikir tertentu. Maka kita pun baca zikir tersebut bila kita sedar. Maka kata Nabi, terbukalah satu ikatan. Terbukalah satu ikatan. Baik. Lalu setelah dia sedar, dia tengok, dia sebut nama Allah Ta'ala, tengok baru pukul 2. Nak bangun pun awal lagi. Kita tidur sikit lagi lah. Sebab jam pun kita dah kunci dah. Sekarang ni handphone kan senang. Tuan tak bangun lagi, handphone lah bangun dulu tiap-tiap malam. Tuan tak bangun lagi, handphone bangun dah. Bagus dia pula pada kita dah. Maka kita pun tidur. Tidur. Maka handphone pun bunyi. Mengikut lagu masing-masing. Bunyi, kita pun tengok, pukul 5 dah, pukul 4 dah. Kita pun bangun, pergi ke tandas. Pergi ke tandas, ambil air semayang. Mujarrad ataupun ambil saja air semayang itu, maka terhurailah simpulan yang kedua. Tak semayang lagi, ambil air semayang saja. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dia mandi sebelum subuh itu juga dikira sebagai ubat dan penawar. Bagi orang yang biasa amal, dia tahulah. Mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh dengan cara-cara tertentu. Setengah ulama dia
bila dia bangun sebelum subuh, dia keluar daripada rumah dia, macam kalau tuan-tuan ada beranda, tidur di tingkat atas ada beranda, buka beranda tu, pergi duduk dekat beranda, hirup udara yang segar. Udara. Disebut juga dalam kitab At-Taqarrubu Ilallah edisi Melayu itu berkenaan dengan itu. Maknanya udara ketika itu udara yang baik, menyebabkan bila kita sedup masuk oksigen kita ini, rasanya macam kita bela ikan dengan air yang bersih. Macam mana ikan? Gitulah. Gitulah perumpamaan. Maka kita keluar hirup udara yang segar di waktu pagi juga merupakan penawar untuk kesihatan kita. Cuma kita buat tak buat itu terpulang pada diri masing-masing. Tu. Lepas tu kita mandi. Cara nak mandi pula jangan siram terus. Jangan terus siram di kepala, sebab kita dalam keadaan panas kita tu, dalam keadaan kita baru bangun tidur, kita tak tahu macam mana. Jadi diajarkan kita supaya siram daripada tapak kaki dahulu. Ambil kaki kanan dulu naik, ambil kaki kiri sampai ke tengkuk. Berhenti setakat tu 2-3 second saja, bukan lama pun. Jadi kalau saya dalam masa 2-3 second itu saya ambil air dan sedup ke dalam hidung, buang. Sementara tunggu 2-3 second, kita dah siram dah sampai setakat ni. Kemudian kita ambil air. Dah molek 3-4 kali kita buat, cukuplah 3-4-5 second. Ambillah air tu, siram atas kepala. Tu dia akan bagi kesegaran yang wallahu alam lah. Mungkin kalau ada doktor-doktor yang ada dekat sini, saya rasa boleh tanya dia lagi mengenai dengan mandi sebelum subuh. Itu dia antara galakkan daripada syariat kita. Nabi pun dia suka mandi sebelum subuh. Gitu. Gosok gigi. Gosok gigi pun ada kelebihannya, tuan-tuan. Nabi kata as-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lirabbi. Siwak, yakni gosok gigi itu adalah kebersihan untuk mulut kita dan keredaan bagi Tuhan kita. Tu segi. Maka kalau dikaji balik, rupa-rupanya sebab masalah mata, masalah pendengaran, masalah gigi kita kuat tak kuat, duduk di buruh gigi itulah. Tu ada, tuan-tuan boleh ceklah dalam kitab-kitab mengenai dengan kelebihan bersiwak. Dah. Saya nak habis hadis ni sebab masa kita tak ada. Dan yang ketiga, apabila dia wuduk selesai dan dia ambil air semayang, sama ada mandi tak apa, yang tu tak ada masalah. Dia semayang. Bila dia semayang, maka terhurailah ketiga-tiga ikatan itu. Baik, Nabi kata bila terhurai ketiga-tiga ikatan itu, orang yang buat demikian itu dia akan berpagi-pagi dalam keadaan nasyitan, tayyibun nafsi. Tayyibun nafsi nasyitan. Dia akan, diri dia tu mengarahkan dia kepada kebaikan. Dia sentiasa nak buat benda baik. Makna kita gitu. Nak tayyibun nafsi. Mana tayyib, mana baik, nafsi tu mana nafsu. Maknanya dia duk tengok benda baik yang dia nak buat. Tapi memang betul, tuan-tuan, kalau kita amal betul dengan hadis ni, akan jumpa hak Nabi sebut ni. Dan yang kedua, nasyitan. Orang ini cerdas. Kita panggil nasyid ni mana cerdas, daripada perkataan nasyata. Nasyita, cerdas. Nasyid, orang ni cerdas. Ni yang paling penting. Kita ni maka banyak jadi malas. Lepas tu buat kerja berat kita tak suka dan sebagainya. Cuba tuan-tuan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, dan orang yang tidak buat yang demikian itu, dia akan berpagi-pagi dengan khabithun nafs. Jahat perangai dia. Sehari dua ni timbul tak masalah isu ni. Orang yang budak yang kata curi tabung tu, biarlah saya tak nak kupah yang tu, ustaz lain kupah lah. Tu. Dan sebagainya, tuan-tuan. Dia panggil khabithun nafs. Nafsu kita ni nak menghala, nak meminta, nak membuat, nak memikir benda-benda yang khabith, benda-benda yang buruk, benda-benda yang ada kaitan dengan dosa dan maksiat wal iyazubillah. Dan yang paling buruk lepas pada tunya ialah kaslanan, pemalas.
Jadi untuk kebenaran hadis ini, tuan-tuan dan puan boleh cuba amalkan tadi. Saya ulang lagi sekali masa sikit je. Yang pertama, bila kita nak tidur, ada syaitan akan ikat 3 ikatan atas kepala kita. Maka bila ikatan itu terbuka, yang pertama bila kita sedar pukul-pukul berapa, kita ingat kepada Allah dengan sebutlah apa benda pun, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kalau kita tahu ada hadis di sana menyuruh bila kesedaran, bila sedar waktu malam ni kita baca benda-benda gini, kita baca. Yang kedua, apabila kita berwuduk ataupun mengambil air sembahyang, terhurai. Yang ketiga, apabila kita bersolat. 3 perkara itu. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam pertemuan kita. Yang baik pasti daripada Allah Ta'ala. Yang tidak betul daripada kelemahan kejahalan, terkasar bahasa, tersilap budi bicara, mohon ampun dan maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المحسنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.